apabila mati seorang manusia, terputuslah amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ayuh kita perbanyakkan amalan baik ini dengan berinfak kepada dana pembinaan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Semoga infak ini kita dimurahkan rezeki dan pahala, insya-Allah. InsyaAllah, itulah dia Surau Al-Muhajirin yang bertempat di Kajang Utama. Jadi bersama saya di studio adalah yang berbahagia Ustaz Iqbal Zain, iaitu pendakwah dan juga wakil Surau Al-Muhajirin. Selamat datang Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang nak bercerita tentang Surau Al-Muhajirin yang di mana dalam usaha untuk kita menaik taraf supaya nampak lebih bagus, dapat menempatkan lebih ramai jemaah. Jadi topik kita hari ini Ustaz adalah godaan syaitan akan kemiskinan. Kalau kita tengok sebagai manusia dan juga hamba Allah ni, musuh utama kita adalah syaitan ni, kita tak akan terlepas dari godaannya. Jadi Ustaz dah menerusi topik kali ini, apakah yang dimaksudkan dengan godaan syaitan akan kemiskinan? Kita takut nak jadi miskin, sampai kita rasa susah nak bersedekah ni Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga perkongsian singkat ini membawa manfaat untuk diri saya sendiri dan kepada seluruh sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kongsikan sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 268 yang bermaksud, sesungguhnya syaitan menjanjikan kamu dengan kepapaan dan kemiskinan sekiranya kamu bersedekah, dan dia menyuruh kamu untuk melakukan perbuatan yang keji dan buruk, yakni dengan berlaku kedekut dan bakhil. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kamu keampunan dan limpahan kurnia anugerahnya yang banyak. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala luas rahmatnya dan maha luas pengetahuannya. Di sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat ini kita dapat tahu bahawa syaitan sentiasa menakut-nakutkan kita dengan kemiskinan apabila kita bersedekah. Dia tunjukkan kepada kita bahawa kalau kamu bersedekah, kamu keluarkan duit daripada poket kamu, daripada dompet kamu, maka harta kamu berkurang, aset kamu berkurang, properti kamu berkurang, kekayaan kamu berkurang. Dan dia akan memupuk kita kepada cinta dunia. Syaitan akan sentiasa menggunakan teknik untuk mengingatkan kita, kamu selama ini dah bersusah payah untuk cari duit kamu sendiri. Kamu dah guna jerih payah kamu, peluh kamu titik peluh kamu untuk tingkatkan kekayaan kamu. Dan sekarang kamu nak senang-senang bahagi, kamu senang-senang nak sedekah, itu hak kamu. Padahal Allah SWT menjanjikan apa yang kita sedekahkan itu akan menjadi harta kita yang hakiki di hari akhirat kelak. Apa yang kita tinggalkan di dunia ni, apa yang telah kita kumpul, apa yang telah kita himpunkan, kita akan tinggalkan buat selama-lamanya. Tapi perkara harta yang kita convert kepada currency yang laku di negeri akhirat nanti, yang akan berbentuk pahala, itulah yang kita sedekahkan. Rasul kata, harta kamu yang hakiki bukan yang kamu himpun lalu kamu tinggalkan, tetapi yang kamu himpun lalu kamu sedekahkan, kamu telah masukkan dalam bank akhirat. Dan demikian Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan suatu kurniaan yang besar kepada seseorang yang sanggup untuk tidak bersifat kedekut dan bakhil ke atas harta yang Allah kurniakan kepadanya. Ya Ustaz, jadi sebenarnya bila dah ada godaan syaitan, kita kena cari cara nak merawatnya Ustaz. Ya, betul. Apa kuncinya agar kita terlepas daripada godaan syaitan yang selalu menakut-nakutkan kita, akan miskinlah engkau kan. Jadi Ustaz, apa kuncinya? Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahawa dunia ini hanyalah tempat kita melintas. Ianya adalah jambatan, dan di sini Rasulullah mengajarkan kita untuk bersifat qanaah, iaitu hati yang merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Kerana dalam hal keduniaan, dalam hal kebendaan, dalam hal harta, Rasulullah SAW mengajak kita untuk sentiasa melihat orang yang lebih bawah daripada kita. Kalau kita sentiasa melihat orang yang lebih tinggi daripada kita, kita akan sentiasa tidak bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan. Kerana kita melihat ada orang yang lebih banyak harta dia, lebih kaya daripada kita, lebih mewah daripada kita, lebih melimpah aset dan juga properti kita. Tapi apabila kita melihat orang yang lebih rendah, maka di situ kita melihat, subhanallah, Allah Ta'ala kurniakan aku banyak harta. Dan Allah nak daripada harta ini kita peroleh kebahagiaan yang abadi, kekayaan yang sejati, yang kita nak bawa ke negeri akhirat, itu dengan bersedekah. Maka kita perlu rawat cinta dunia yang berada dalam jiwa kita itu dengan digantikan dengan cinta Allah, cinta Rasulullah, dan rindu pada kampung akhirat, tempat yang kita nak pergi, dan juga bersifat zuhud dan qanaah, iaitu berpalingnya hati daripada
daripada kilauan perkara-perkara dunia dan mata hati kita memandang dan menyaksikan kepada kampung akhirat, destinasi yang terakhir yang kita akan pergi selepas alam ini. InsyaAllah, moga-moga kita diberikan kesihatan terusnya untuk kita selamat di dunia kita dan juga di akhirat. Ya. Jadi Ustaz, sekarang ini dikabarkan Surau Al-Muhajirin sedang mengumpul dana untuk pembinaan sebuah masjid baru ataupun menaik taraf Surau Al-Muhajirin ini. Jadi Ustaz, bagaimana perkembangannya dan berapa banyak dana yang diperlukan untuk pembangunan? Baik, Surau Al-Muhajirin Kajang Utama bertekad untuk mengembalikan kegemilangan ummah dengan menghidupkan fungsi-fungsi surau, fungsi-fungsi rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik, dan pembinaan Surau Al-Muhajirin akan memakan belanja sebanyak 10 juta ringgit. Surau Al-Muhajirin pada asalnya telah pun dibina pada 25 tahun yang lampau. Ketika itu dengan jumlah jemaah seramai 350 orang. Dan banyak aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, aktiviti jemaah, aktiviti ilmu, nikah kahwin dan motivasi dijalankan, program-program untuk anak-anak dijalankan di dalam surau. Dan semakin lama semakin bertambah jemaah. Dan taman-taman dan juga penempatan perumahan-perumahan juga semakin membiak, semakin berkembang pesat di sekitar Kajang Utama ini, sehingga dia terpaksa menampung 2,500 jemaah. Dan akhirnya semakin berkembang pesat pembangunan dan sehingga jemaah melimpah ruah ketika solat Jumaat dan lain-lain. Maka AJK, pihak Surau Al-Muhajirin Kajang Utama memandang ada baiknya untuk kita membina untuk masa depan, untuk membina yang boleh menampung 4,000 jemaah yang selesa untuk jemaah datang supaya tidak lagi melimpah ruah. Dan demikian setakat ini jumlah yang telah terkumpul adalah RM10,000. Dan saya bagi pihak Surau Al-Muhajirin Kajang Utama mengucapkan terima kasih kepada para penyumbang dan moga Allah Ta'ala berkati setiap ringgit yang kita sedekahkan. Tetapi kita masih perlukan jumlah 9.9 juta ringgit lagi untuk menyempurnakan hasrat dan melengkapkan pembinaan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama ini sebagai sebuah rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat berfungsi dengan baik, insya-Allah. InsyaAllah banyak lagi itu usaha yang boleh dijalankan. Jadi para penonton, apa kata kita buka mata sekejap, bagaimana Ustaz untuk para penonton berinfak kepada dana pembinaan Surau Al-Muhajirin ini? Baik, kepada sidang penonton yang dirahmati, yang diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kepada yang ingin menyumbang dana supaya ianya menjadi harta kita yang hakiki di hari akhirat kelak, anda boleh menyumbang kepada kepada akaun Surau Al-Muhajirin Kajang Utama seperti yang tertera di kaca TV anda. Anda boleh ambil gambar dan juga snapshot, screenshot, dan kita terus menyumbang dana kerana syaitan antara teknik dia akan melambat-lambatkan kita. Bila kita ada niat nak bersedekah, dia akan lambat-lambatkan nanti dulu. Lama-lama kita terlupa nak bersedekah. Maka kalau boleh hari ini insya-Allah apabila kita sudah berniat bersedekah, kita terus bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Taala berkati kita semua, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih ya kepada Yang Berbahagia Ustaz Iqbal Zain, pendakwah dan juga wakil Surau Al-Muhajirin. Jadi kepada anda sama-sama kita memberi bantuan sumbangan kepada masjid ini yang mana perlukan 9.9 juta lagi ya, Ustaz. Jadi kepada anda nombor yang tertera di kaca TV kalau ada rasa benda nak tanya ke apa ke dengan Ustaz kan, seperti ada di paparan TV sekarang ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama. Jadi kepada anda sama-sama kita salurkan sumbangan ini dan lembutkan hati kita untuk kita membantu mereka memenuhi masjid ini yang nak memuatkan seramai 4,000 jemaah ni ya, insya-Allah. Jadi apa kata kita saksikan paparan ini dan juga terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya-Allah. Apabila mati seorang manusia, terputuslah amalannya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ayuh kita perbanyakkan amalan baik ini dengan berinfak kepada dana pembinaan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Semoga infak ini kita dimurahkan rezeki dan pahala, insya-Allah.
InsyaAllah, insyaAllah. Jadi sama-samalah hari ni. Banyak sangat sebenarnya benda yang perlu kita lakukan sebagai umat Islam. Banyak peranan kita. Kalau kita tengok hari ni, dah masuk beberapa hari lagi untuk kita melangkah ke bulan Ramadan. Jadi ini adalah antara usaha kita, di mana bulan Syaban ini adalah bulan untuk kita training diri kita, untuk persiapkan diri kita untuk melangkah ke bulan Ramadan. Jadi amalan pertamanya, kalau kita rasa susah sangat, kita nak buat macam-macam ibadah, antara amalan ibadah yang boleh kita lakukan yang paling senang adalah bersedekah. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan